Hai semua dan selamat datang ke Big Space Channel Pustaka Negeri Sarawak. Saya Jereja Baja Dan saya Elvin Dillon. Elvin, apa saja kita pada hari itu dalam Big Space Channel? Dan sebelum tu, apa itu Big Space? Okey, saya explain dengan ringkas. Big Space Store adalah satu rancangan yang berunsur entertainment dan salah satu platform untuk mengetengahkan bakat atau talent khasnya warga Sarawak. Begitu. Jadi apa rancangan kita hari ini? Untuk Big Space ada menjemput seorang artis yang tidak lagi asing, iaitu Cikgu Zul Zamri. Baru saya ingat. Hari ini tajuk kita pasal Merdeka Vocal Class kan? Dengan Cikgu Zul. Ya, betul. Jadi, jom kita saksikan. Dan subscribe dekat luar sana pun jangan lupa untuk share, like dan komen. Ya, sebab setiap feedback daripada anda sangat berharga bagi kami. Jom, cikgu dah masuk. Jom kita saksikan. Saat ku merindukan dirimu, jiwa meronta kau ku dambah. Oh gerhanalah seluruh panca indera. Ku hilang dalam memori cinta, membakar seluruh jiwa raga. Hanya kau untukku, kau tiada dua. Bagaikan siang tiada mentari, bagai malam tiada cahaya purnama. Tanpamu tiada reti hidup berdua. Ke akhir masa ku cinta, bagaikan surga tanpa bidadari. Kau ibarat hembusan nafas terakhir. Pulanglah sayang, usah kau berpaling. Di sini ku pasrah menanti. Jika salju ditiup bayu, kan rebah di pangkuan bumi. Ku yakini kasih restui ilahi. Bagaikan siang tiada mentari, bagai malam tiada cahaya purnama. Tanpamu tiada reti hidup berdua. Ke akhir masa ku cinta, bagaikan surga tanpa bidadari. Kau ibarat hembusan nafas terakhir. Pulanglah sayang, usah kau berpaling. Di sini ku pasrah menanti. Ku doa kau hadir, permaisuri maligaiku. Hidup mati cinta kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, selamat datang dan selamat menyaksikan program Big Space untuk Pustaka Channel, dan saya adalah Cikgu Zul
yang akan berkongsi dengan anda mengenai tentang tips-tips vokal, ilmu tentang vokal dan sebagainya. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, bolehlah kalau kita tok berkenalan dulu lah kan. Mungkin siapa nyatok kan si kenal kali. Okey, kami nama diberi Muhammad Zul Zamri. Boleh panggil Cikgu Zul. Sekarang menetap di Miri, mengajar di SK Anci Miri. Dan kalau nak cerita pasal pengalaman saya dalam bidang muzik ini, kalau dihitung-hitung adalah dalam 18 tahun saya telah pun berkecimpung dalam dunia muzik. Ketika di bangku sekolah menengah lagi, saya telah pun didedahkan dengan ilmu muzik, persembahan indoor, outdoor dan sebagainya. Jadi saya merupakan lulusan pelajar Fakulti Seni Gunaan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada tahun 2011. Lama dah kan. Okey, jadi di situ saya di UNIMAS itu saya belajar macam-macam lah, muzik vokal, muziknya, vokalnya, klasikal dan sebagainya. Baik, pencapaian yang setakat inilah yang saya pernah bawa bersama-sama dengan anak murid saya. Saya sebut yang apa tu? Bukan yang kita nak bangga-bangga, tidak tapi dengan muzik ini kita boleh orang kata membawa anak didik kita ke satu level yang lebih tinggi lagi. Okey, pada tahun 2007 itulah permulaan di mana lagu ciptaan saya, lirik dia mendapat pengiktirafan lirik terbaik peringkat kebangsaan. Dan setelah daripada itu, titik permulaannya saya mula aktif dalam nasyid di sekolah menengah. Ketika itu mengajar di SMK Tunku Abdul Rahman. Waktu tu saya masih lepasan forms, saya dah habis konvo, saya terus jadi cikgu guru sandaran dekat sekolah menengah tersebut. Dan setelah itu juga saya pun terus membawa kumpulan nasyid ketika itu ke kebangsaan kali yang keduanya pada tahun 2009 dan seterusnya 2012. Dan 2012 itu adalah satu pengalaman yang sangat manis kerana kumpulan anak didik saya berjaya mendapat naib Johan. Waktu itu Sarawak belum lagi dapat orang kata pencapaian setinggi itu, naib Johan ketika itu. Dan setelah itu bila di dalam universiti juga saya pernah mendapat anugerah lagu terbaik, lirik terbaik dan Johan keseluruhan. Okey. Setelah itu bila saya dah bekerja ni, waktu sebelum saya datang ke Miri, saya dulu aktif mengajar choir untuk Jabatan Perdana Menteri ICU Kuching. Dan alhamdulillah first time tu pergi masuk Putrajaya, bawa mereka, alhamdulillah Johan kebangsaan waktu tu choir. Dan yang terkini saya masih lagi aktif dengan mengajar jurulatih vokal. Alhamdulillah 3 orang anak didik yang saya ajar, yang pernah saya ajar telah mendapat anugerah vokal terbaik peringkat kebangsaan. Kalau tak silap saya 2013, 2017 dan 2019. Okey. Dan sekarang ini saya alhamdulillah telah mempunyai album saya sendiri, iaitu Zikir Alami, album pertama, dan juga album kedua saya, album Inspirasi. Okey. Jadi itu saya rasa cukuplah kot kan. Kalau nak cerita panjang lagi memang tak cukup masa lah. Okey. Okey, baik, hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua mengenai tentang dunia vokal. Dalam kita belajar vokal ini, kita kena tahu apa dia teknik dia, kenapa kita kena nyanyi macam ni kan. Sebab ramai yang pandai menyanyi tapi mungkin dia menyanyi tapi tak ada ilmu. Ada yang sekarang ni, kalau kita lihat penyanyi sekarang ini, mereka mempunyai suara dan bakat semula jadi kan. Keluar suara je dah sedap dah, tapi teknik dia tak ada kan. Belum tentu teknik itu maafkan saya, belum tentu bakat itu dah cukup. Tapi saya tak kata mereka tu salah, tidak. Sebab mereka dah ada suara yang baik kan. Jadi adalah satu bonus
kalau golongan artis yang dah ada suara yang bagus ni, dia dah belajar teknik, itu dah satu bonus untuk dia buat persediaan, untuk bekalan dia pada masa hadapan. Okey, so dalam vokal ini saya selalu ajar kepada anak didik saya, sebelum kita menyanyi kita kena buat warming up dulu. Okey, jadi untuk scene yang pertama ini saya akan memperkenalkan kepada anda semua tentang scale. Scale ni kita selalu gunalah kalau kita berlatih vokal, kena dilatih scale ini, iaitu do, re, mi, fa, sol. Kalau kau tengok kat belakang ni, ini adalah scale dia. Saya tak tulis lagi dia punya nama dia. Okey. Baik. Apa tujuan kita belajar scale ni? Apa tujuan latihan scale ini? Okey, tujuannya adalah untuk melatih, membiasakan kita ketika kita nak menukar nada itu, contohnya nada C, kita tukar ke nada D, dan seterusnya. Jadi ini adalah latihan yang kita perlu selalu buat supaya kita terbiasa, ya, perubahan nada itu, tangga-tangga nada itu terbiasa, supaya kita boleh menyanyi dalam keadaan lagu apa-apa pun boleh kita nyanyikan dengan baiknya. Baik, okey, kita mulakan dulu dengan middle C. Kalau tengok kat belakang saya ni, baiklah, dalam vokal ini selalunya kita akan melatih, kita menggalakkan penyanyi untuk buat warming up dulu. Jadi kat belakang cikgu ni adalah contoh scale yang kita akan demo sebentar nanti. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, ini dipanggil middle C. Cikgu terangkan saya ringkas je lah. Kalau nak cerita pasal scale ni banyak lagi sebenarnya, tapi ini adalah asas dia. Okey, ini adalah C, D, E, F, G, A, B dan C again. Jadi C ni adalah kita panggil octave, C1. Okey, baik. Kalau kita lihat notasi ini C, dia juga dikenali sebagai do. Maaf kalau saya membelakang. Saya rasa semua tahu kot. Do, re, mi, fa, sol ni daripada sekolah rendah lagi kita dah belajar dah kan. Re, mi, fa, so, la, ti dan do. Jadi inilah dia scale ataupun nada yang akan menjadi panduan kepada penyanyi. Sebelum mereka menyanyi tu kena warming up suara. Okey, jadi macam mana kita nak warming up suara dengan notasi ini? Okey, jom kita buat. Kalau kat rumah tu boleh try Okey, cikgu akan mainkan chord C, middle C Do, itu untuk nada tinggi. Kalau rendah dia do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi itu adalah notasi yang boleh kita gunakan ketika kita nak membuat latihan suara. Okey.
Okey, cikgu akan mainkan dalam pelbagai cara dia, cara nyanyian dia menggunakan nada ini. Okey, kita gunakan ha. Okey, 1 2. Yang kat rumah tu boleh ikut. 3 4. Ha. Kalau perasan cikgu menaikkan ha. Okey, itu adalah latihan kita nak mengubah mengerakkan notasi itu C ke D E. C kan. Jadi tapi dia punya tapak dia masih dalam do. Masih dalam do. Kita nak naik ni. Kita nak naik. Sekarang kita nak naik. Jadi kita akan buat latihan seperti ini Jadi setelah kita guna ho, adik-adik boleh guna macam-macam lagi. Nak guna ma boleh, nak guna hu boleh. Contoh kalau kita pakai ma, ma 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 jadi boleh. Alright. Okey, seterusnya cikgu akan sentuh tentang bagaimana lompatan. Kita tengok kat sini. Sekarang kita akan cuba nyanyikan do pergi ke re. Okey, kemudian kita nyanyi do balik, kita pergi ke mi, do pergi ke fa, do pergi ke so, do pergi ke la, do pergi ke ti, do pergi ke do. Okey, untuk pengetahuan para penonton sekalian, cara latihan ini adalah untuk kita menguji keupayaan penyanyi itu untuk menyanyikan nada rendah, tiba-tiba rendah dia naik terus. Sebentar nanti cikgu akan tunjukkan contoh lagu yang menggunakan aplikasi ini. Contoh seperti yang cikgu akan tunjuk selepas ini. Daripada nada rendah ini dilompat di langkah-langkah notasi yang lain. Okey. Okey, contohnya kita main kat sini. Okey, untuk lebih jelas lagi cikgu main single lah. Okey. Yang cikgu main ini adalah CD. CD. Lepas tu cikgu main C balik. C, E. Okey. Tapi selalunya kita tak sebut C, D, E. Kita akan sebut do, re, mi lah kan. Okey. Tapi kalau sudah pakar, kalau sudah tahu benda ni, tak payah sebut do, re, mi. Kita pakai ha pun dah cukup. Alright. Tapi kita akan sebutlah untuk first ni kita sebut do, re, mi dulu. Do, re, do, re. Do, re, do, mi. Tengok. Do, mi, ha, ha. Kan? And then kita cuba pergi ke fa. Do, fa. Do, fa. And then do, so. Do, so. Kemudian kita naik sikit lagi. Do, la. Daripada nada rendah tadi. Do, la. Kita naik sikit lagi. Do, ti. Do, ti. Dan yang terakhir. Do, do. Do, do. Jadi ini adalah satu
kalau dalam nyanyian, dalam lagu itu, kalau penyanyi itu berupaya menyanyikan nada rendah itu rendah, tiba-tiba dia naik, rendah naik kan, itu adalah penyanyi yang hebat. Bagi cikgu dekat Malaysia ni, penyanyi yang mempunyai kebolehan menyanyi seperti ini, contohnya macam Datuk Siti Nurhaliza, seperti Hazami, Diana Faiza, mereka mempunyai satu gifted lah, mereka boleh menyanyi dalam keadaan notasi yang bagilah apa-apa pun mereka boleh menyanyi. Okey, baik. Jadi cikgu rasa mungkin kalau kat rumah tu nak ikut video ni mungkin boleh ulang-ulang lagi lah kot kan. Baik, itulah tentang latihan bagi notasi scale do re mi fa sol la ti do. Sarawak tanah airku, negeriku tanah airku Sarawak. Memandangkan kita ni tak lama lagi akan menyambut kemerdekaan. Dan oleh kerana kita tak orang Sarawak, jadi cikgu akan main lagu Sarawak Ibu Pertiwiku. Tapi sebelumnya, maaf cikgu campur-campur cakap Sarawak sikit Sebelumnya cikgu minta maaf lah, dah lama tak main keyboard kan. Maklumlah PKP ni cuti 4 bulan, keyboard ni dekat sekolah cikgu kat Kuching, jadi tak boleh nak main. Tangan ni pun dah kasar lah kan. Okey, baik, cikgu akan mainkan lagu Sarawak Ibu Pertiwiku. Okey. Sarawak tanah airku, negeriku. Nampak tak? Nampak tak? Negeriku. Dia cikgu, notasi cikgu tadi daripada sini, negeriku. Naik balik, tanah air. Jadi itulah keunikan lagu Sarawak Ibu Pertiwiku ni. Dia banyak bermain dengan tangga lah. Tu yang kalau kat sekolah pimpinan kan, cikgu tengok anak murid cikgu nyanyi, Allah, sebarang je. Sarawak tanah airku, negeriku tanah air kan. Jadi macam itulah dia punya kesukaran lagu Sarawak Ibu Pertiwiku ni. Jadi kita kena nyanyi dengan betul. Alright? Ulang balik Boleh nyanyi kat rumah sama-sama dengan cikgu? Sarawak tanah airku, negeriku tanah airku Sarawak. Engkaulah tanah pusakaku, tanah tumpah darah. Nampak tak? Tanah tumpah darah. Kan? Itulah tangga dia. Jadi selalu kan, kalau boleh lepas ni latih. Nanti pimpinan nanti okey pula kan. Nanti pimpinan kat sekolah boleh nyanyi dengan baik. Jadi kena selalu latihlah skill ini. Okey, baiklah, cikgu akan mainkan lagu Sarawak Ibu Pertiwiku menggunakan scale. Kalau tengok kat belakang ni yang cikgu katakan tadi, scale yang jumping banyak terlibat dalam lagu Sarawak Ibu Pertiwiku ni Okey. Sarawak tanah airku, negeriku tanah airku Sarawak. Engkaulah tanah pusakaku, tanah tumpah darahku, Ibu Pertiwiku. Rakyat hidup mesra dan bahagia, damaimu hibah sentiasa. Bersatu berusaha berbakti untuk Sarawakku cintai. Sarawak
Tuhan Maha Esa, kekalah Sarawak bertua, teras perjuangan rakyat berjaya berdaulat. Okey. Cikgu ambil lagu Sarawak Ibu Pertiwiku ni sebab lagu ni senang kan. Semua kita kan dengar lagu ni setiap hari waktu sekolah. Kalau ada pimpinan kita akan nyanyikan lagu ni. Okey, so macam mana? Boleh tak? Boleh kan? Okey, kita dah settle dengan lagu Sarawak Ibu Pertiwiku dan sekarang cikgu akan kongsikan dengan anda semua bagaimana menyanyi untuk melontarkan suara. Sebab kadang-kadang penyanyi ni dia menyanyi kadang-kadang suara dia kecil je kan. Jadi bagaimana kita nak keluarkan suara itu supaya dia project, dalam bahasa Inggeris kita project suara itu. Okey. Dia ada banyak teknik dia. Antara yang paling penting yang berkait rapat dengan projection adalah pernafasan. Kalau nafas penyanyi itu tidak betul, contohnya dia nyanyi, dia nak bawa lagu tinggi ni kan. Kalau kita dengar penyanyi itu bawa tinggi, jarang kita dengar dia bawa suara yang kecil. Kan? Mana ada kan? Semuanya akan bagi pap. Dia baling terus, dia project tu suara dia. Jadi di situ macam mana dia boleh keluar suara macam tu? Inilah rahsia dia, iaitu penggunaan suara di bahagian perut. Jangan tengok perut cikgu ni okey, cikgu lepas makan ni. Okey. Jadi projection ini bergantung kepada perut kita. Jadi kalau kita menyanyi, kita mengambil nafas daripada hidung ataupun mulut. Cuba jawab kat rumah. Contoh cikgu bagi contoh. Sarawak tanah airku, negeri, betul ke? Kan? Takkanlah kita ambil nafas kat hidung kan? Kita akan ambil nafas dari mulut. Jadi bila anda mengambil nafas yang secukupnya, tengok perut cikgu pun dia akan kembang. Walaupun dah kembung ni, tapi dia akan kembang lagi. Dan apabila anda melepaskan nafas itu dalam teknik yang betul, makanya yang keluar, ton yang keluar itu akan kuat. Okey. Sebagai contoh, cikgu nak gambarkanlah sebagai contoh. Cikgu gambarkan sebagai contoh, ni belun Okey, ni belun lah kan. Okey. Adik-adik ambil satu pin. Kalau pin dia kecil tak nampak lah, mungkin sini tak nampak kan. Apakah bagi pendapat adik lah, adakah angin yang keluar tu banyak ke sikit? Kalau dia punya lubang kecil aja ni, mesti sikit kan. Cuba kita buat lubang besar. Jadi dua lubang inilah yang akan menjadi satu guideline. Okey, contoh kalau kita nak kawal nafas kita tarik ini latihan kat rumah boleh buat ni. Okey. Tarik nafas. Tahan. Kita keluarkan hissing. Boleh dengar tak? Hissing. Hissing ni semakin anda semakin lama angin tu keluar secara perlahan-lahan, maksudnya anda berupaya mengawal ton yang keluar. Kalau anda tidak mampu, contohnya anda buat hissing kan. Okey, tarik nafas terus keluar banyak angin. Maksudnya keupayaan anda nak mengawal tu agak payahlah. Jadi contohnya yang sekarang ni kita cakap pasal projection kan. Okey. Adik-adik dengar perbezaan hissing cikgu lepas ni cikgu buat Nampak tak? Cikgu mula-mula hissing cikgu tu agak perlahan, Apabila cikgu hissing yang kedua itu bunyi dia agak kuat sikit kan? Ketika itu perut kita ini bekerja tau. Dia akan menekan. Bila perut kita menekan, itulah yang terkeluar. Angin itu terkeluar dalam keadaan pressure. Macam kita tekan minyak kereta lah kan. Pang kan, macam tu. Begitu juga dalam menyanyi. Jadi lontaran itu, contoh cikgu ambil notasi cikgu ambil notasi ini. Cikgu cuba nyanyi notasi ini. Do kepada so.
Jadi bunyinya. Okey, jadi do cikgu akan nyanyi dalam keadaan perlahan. Dia keluar tu. Automatically perut kita ni dia menekan. Dia akan tek macam tu. Jadi itulah teknik lontaran. Jadi ramai orang tanya cikgu. Jadi takkanlah kita nak nyanyi ni setiap hari sebelum kita nyanyi. Memang kita kena buat latihan. Kalau kita tak buat latihan, agak payahlah. Kalau saya dengan anak murid saya akan suruh anak murid saya berdiri jauh daripada saya. Contohnya berdiri kat belakang dewan. Saya kat belakang, saya kat depan, dia kat belakang dewan, saya kat depan. Jadi saya suruh dia nyanyi. Dia nyanyi kuat-kuat sampai saya puas, sampai saya dapat dengar setiap sebutan dia. Maksudnya barulah dia punya rahang dia ni, dia punya perut dia bekerja untuk mengeluarkan suara. Jadi itu adalah salah satu teknik yang saya gunakan. Itu cara saya lah, cara cikgu. Mungkin orang lain cara dia. Okey, satu lagi cara yang agak unik yang saya belajar daripada saya punya pensyarah, iaitu Puan Misato Sakai daripada Jepun ni. Okey. Beliau saya minta izin diri. Jikalau seseorang itu agak sukar untuk melontarkan nada yang tinggi sebagainya, kita naikkan kaki kita macam ni. Okey. Contohnya kita jatuhkan badan kita dan automatically tone itu akan ditolak. Ini yang diajarlah oleh pensyarah saya. Kalau individu itu payah untuk menaikkan key, payah untuk menyanyi nada yang tinggi. Kadang-kadang saya jumpa banyak pelajar saya macam tu. Saya bagi C, okey, naik D, masih juga naik, tak pandai naik. Jadi saya buat cara tu, alhamdulillah dapat. Jadi itu adalah salah satu trik lah, teknik yang saya masih ingat, yang saya amalkan kepada anak didik saya. Jadi lontaran, saya harap kat rumah boleh faham lah. Ini cara cikgu lah. Kalau nak ikut silakan. Dan yang kedua adalah sebutan. Sebutan sangat penting. Kalau penyanyi, kalau pertandingan kan, kita jangan samakan cikgu. Kenapa penyanyi yang sedia ada ni dia sebut T kan? Macam style mereka nyanyian Dina Faizah dengan style dia kan, Jacqueline Victor kan. Jadi sebutan dia tu tak jelas. Okey, dia ada dua beza tau. Style nyanyian dengan sebutan jangan disama. Style nyanyian ini adalah identiti kepada penyanyi itu. Contoh macam Hafiz kan, katakan padaku kekasih kan, mana ada kita belajar vokal tak ada kan. Tetapi jikalau dalam pertandingan yang contohnya yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang ada format dia, sebutan itu kena baku. Dia tak boleh katakan pada, tak boleh. Dia kena katakan pada, dia kena sebut. Sebutir. Jadi sebutan, jikalau dalam pertandingan cikgu galakkan anda jangan buat style nyanyian. Nyanyi ikut sebutan. Jangan menyanyi nak bawa style. Kalau style tu mungkin untuk persembahan majlis kahwin ke kan, persembahan konsert terpulang. Nak bawa style Celine Dion ke, Jacqueline Victor kan. Kalau dengar Dina Faizah contoh lagu dia seandainya asik kan selalu dia kena macam tu kan. Jadi itu style dia, itu identiti dia. Kalau kita seandainya masih hash, bukannya masih tak ada kan. Jadi begitu juga dalam lagu Sarawak Ibu Pertiwiku. Contoh cikgu nyanyi kalau sebutan dia tak jelas, contoh kan, jadi tak jelas lah. Jadi kita, mana yang penting? Suara cantik ni, suara dah sedap dah. Kan, negeriku tahir suhawa. Jadi
Yang paling pentingnya adalah sebutan. Dan kadang-kadang penyanyi ni dia tak habis ayat tau. Contohnya, engkaulah Sarawak, tanah tumpah darahku. Cuba teliti betul-betul. Tanah tumpah, apa tanah? Dia kena tanah, kena H tu kena dengar tau. Tanah tumpah darah. Bukannya kalau darah tu, kalau buang H tu bahaya tu, kan? Jadi cikgu tak nak sebut lah. Okey? Jadi kena sebut habis. Kalau dia K, jangan, tak perlulah macam kelak, tak perlulah. Kelak sikit saja. Okey? Jadi itulah tentang lontaran dan juga sebutan. Okey? Okey. Kita beralih kepada tips penjagaan suara pula. Ramai yang tanya, cikgu, saya ni kalau nak menyanyikan, saya nak minum ais boleh tak? Saya nak makan minyak boleh tak? Makan benda berminyak. Okey, sebenarnya ini pantang larang cikgu lah. Kalau cikgu dengan anak didik cikgu, yang pertama sekali kita kena jaga suara, tak boleh minum ais. Ais ni dia banyak kategori. Air, ada ketul ais dalam tu, adakah itu air ais? Yes. Itu adalah air ais. Yang ada ais dalam dia tak boleh. Kalau cikgu, memang cikgu tak minum. Lepas tu cikgu, ada anak murid cikgu ni, dia pandai tau. Dia letak air, lepas tu dia letak dalam aircon. Bilik tu ada aircon, dia letak dalam bilik tu. Kemudian dia minum. Pandai dia. Cikgu kata tak apalah, minum boleh lah tu. Yang kedua, tapi ini bergantung kepada individu. Mungkin ada individu dia minum ais, suara dia makin sedap, kan? Itu bergantunglah kepada individu. Tapi kalau cikgu memang amalkan macam ni lah. Yang kedua adalah minyak. Cikgu, semua masakan kita ada minyak, kan? Ramai pelajar tanya, mana boleh cikgu? Makan KFC ada minyak, makan ayam goreng ada minyak, makan rendang, mi kolok dan sebagainya. Okey, boleh, tak ada masalah. Makan je minyak tu tak apa, tetapi tutup dengan air suam. Jangan minyak kan, kita makan-makan, lepas tu minum air cola, tung air cendol dan sebagainya. Minyak tu dinding, dia akan melekat ke dinding suara kita ni. Jadi menyebabkan suara kita ni jadi ada macam kalau orang Sarawak dah uras, ada kasar bunyi dia, kan? Sebab untuk penyanyi yang nak masuk studio rakaman, apa yang mereka kena buat adalah mereka kena bersihkan suara mereka dulu. Ini yang ramai penyanyi tersilap pandang. Masuk studio, semua benda akan dengar. Segala benda kecil-kecil jarum pun akan dengar. Apatah lagi suara kita dalam keadaan yang serak. Okey, jadi minyak tu boleh makan, tak ada masalah. Tetapi tutup dengan air suam. Okey, yang ketiga, pedas. Okey, kalau cikgu suka makan pedas. Okey, apa fungsi pedas ni? Kenapa kita kena makan pedas? Okey, pedas ini boleh apabila kita nak buang kahak. Dan kita tutup dengan air, kita lawan pedas tu dengan air panas, apa akan jadi pada kita punya kahak? Dia akan keluar tau. Dia akan keluar kahak tu, dan kita buang. Dan insya-Allah lepas tu suara kita akan bersih. Itulah fungsi pedas. Yang tak bolehnya pedas ni, esok nak nyanyi, malam ni makan pedas. Itu tak boleh. Itu jangan. Kalau nak dengar pitching tu lari, makanlah pedas malam ni. Jadi pedas itu fungsi untuk membuang kahak. Kalau kat rumah nanti kan, kalau ada mi Maggi tom yum tu, mi Maggi kari, pecahkan cili sikit, limau sikit, lepas tu sirup air dia, lepas tu minum dengan air kopi dan sebagainya, memang akan keluarlah kahak tu. Baik, jadi itu caralah penjagaan suara yang cikgu amalkan. Dan satu lagi sebelum cikgu lupa, tidur kena cukup 8 jam. Kalau adik-adik tidur, contohnya esok nak bertanding ni, cikgu bagi tips, esok nak bertanding, awak tidur hanya 3 jam, 4 jam. Saya cakap cikgu, suara awak akan jadi penat. Suara awak tu akan jadi macam something lah, dia tak fully power tau. Kalau 8 jam, awak nyanyilah konsert 2 jam pun, insya-Allah dia akan bertahan, suara kita akan bertahan. Okey. Lagi soalan persoalan daripada yang bertanya pada cikgu, kenapa ais ni tak bagus untuk suara? Yang pertama, kita punya suhu dalam kerongkong ini adalah suhu dalam badan kita normal.
apabila kita masukkan satu bendalir yang mempunyai setakat suhu yang sejuk, yang bukan suhu badan kita, dia akan menyebabkan saraf di bahagian kerompong kita ini mengecut. Terkejut tau, dia terkejut. Jadi apa yang berlaku, dia akan menyebabkan kita punya ini mudah rasa letih, dan rasa bengkak sikit sebab dia punya saraf tu kan. Jadi itulah sebab tu kita kena minum air yang suhu bilik. Itu kita minum perlahan-lahan, barulah kita selang-selang selikan. Jangan terus mengejut dengan air sejuk. Jadi itu agak bahayalah. Okey. Baik, cikgu rasa cukup dah kot kan. Setakat tu sajalah untuk sesi Big Space bersama dengan Pustaka Channel kita pada hari ini. Dan kalau nak cerita panjang lagi pasal vokal ni memang tak sempat lah kan. Kita akan, kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh hantarkan email ke inbox pihak Pustaka Miri. InsyaAllah kami akan menjawab persoalan yang ada. Baik, jadi setakat itu saja. Sebelum itu cikgu ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan dalam cara cikgu. Ini cara cikgu jadi cikgu ingin mohon maaf sekiranya ada salah dan silap, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawaban. Janji terikat setia, masa merubah segala. Mungkin dia akan berlabuh, ku tak mahu mereka tertawa. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti. Jiwaku sering saja berkata, andai ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang curiga. Kasihkan hadir tiada terduga, hanya yakin menunggu
Zu memang mantap. Ya. Dia punya tips Zu, Bin. Saya pun, wah, rasa macam mau, Speechless. rasa mau jadi penyanyi, Bin. Ya, so kepada subscriber yang sana yang terlepas ataupun nak tengok lagi, jangan lupa untuk follow Facebook kami. Okay, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ataupun komen sekali. Dan sekian daripada kami. Bye. Bye.